Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video yang kedua dalam topik 91 komuniti dan juga ekosistem. Hari ini kita akan membincangkan mengenai interaksi antara komponen biosis. Biosis ni apa? Biosis ni adalah komponen benda hidup. So kita nak tengok apakah hubungan sebenarnya hidup. So kita ada 4 jenis interaksi. Pertama adalah saprotisme. Yang ni awak dah biasa dengar. Kemudian kita ada simbiosis. Kemudian kita ada pemangsaan. Dan keempat kita ada persaingan. Now saprofitism. Saprofitism ni, ini awak dah belajar. Yang ini adalah organisma ini mendapatkan nutrien daripada bahan organik yang telah mati. Okey. So contohnya dalam contoh ni adalah cendawan. So Nombor dua, kita ada simbiosis. Simbiosis ni kita boleh pecahkan kepada 3. Pertama, kita ada mutualisme. Kedua, kita ada parasitisme. And then ketiga, kita ada komensalisme. Okay, so kita tengok dekat sini. So, apakah itu mutualisme ni? Mutualisme ni, kalaulah daripada gambar yang awak tengok ni, ini adalah dua-dua sama untung. Maksudnya kerbau ni pun untung, burung tiung ni pun untung. Kenapa kerbau ni untung? Sebab kerbau ni mendapat bebas daripada kutu. Kenapa? Sebab burung tiung ni makan kutu atas kerbau. Kemudian kita ada parasitisme. Parasitisme ni adalah organisma, contoh dalam gambar ni adalah cacing pita, mendapatkan nutrien dari perumah. Dapat nutrien dari perumah. Dia tak membunuh perumah, dia hanya melemahkan sahaja. Okey, so menyebabkan perumah itu mengalami kekurangan nutrien. Yang nombor 3 ni pula, okey, ni nombor 1 tadi, mutualisme, dua-dua untung. Kerbau untung, burung tiung untung. Kalau parasitisme ni pula, tadi kita kata cacing pita ni yang untung, perumah ni yang rugi. Kalau komensalisme ni pula adalah interaksi, salah satu tu dapat manfaat, satu lagi tu tak dapat apa-apa. Contohnya ikan jerung, dalam kes ni ikan jerung ni tak dapat apa-apa. Dia tak untung, dia tak rugi. Tetapi ikan remora ni untung kerana dia dah mendapat makanan daripada serpihan jerung tu. Daripada serpihan makanan jerung. Kemudian yang ini adalah nota ni, awak boleh tengok dalam buku teks awak. Okey, ini adalah contohnya. Okey, now interaksi yang kedua, kita ada apa tadi? Kita ada pemangsaan. So pemangsaan ni adalah interaksi melibatkan satu organisma tu menjadi pemangsa, satu lagi menjadi mangsa. Yang ini adalah makanan. So mangsa ni sebenarnya adalah makanan kepada pemangsa. So contohnya adalah burung hantu dan tikus. So burung hantu ini adalah pemangsa, manakala tikus ni adalah makanannya. So tikus ni kita kenali sebagai mangsa. Kemudian ini tadi kita dah kata saprofitisme ni adalah organisma yang mendapatkan nutrien daripada bahan organik mati. Contohnya cendawan. Persaingan, kita ada 2 jenis persaingan. Jika persaingan itu adalah sama spesies, kita kenali sebagai intraspesies. Kalau berbeza spesies, itu adalah interspesies. Ini adalah beza spesies. Intra, sama spesies. So bersaing untuk apa? Bersaing untuk, katakanlah yang sama spesies bersaing untuk mendapatkan nutrien ataupun untuk mendapatkan cahaya matahari. Kalau intraspesies ni contohnya macam haiwan ini. Okey, ini bersaing untuk mendapatkan pasangan. Okey. Now, ini tadi kita dah bincangkan mutualisme, dua-dua untung. Okey, dua-dua adalah untung. Kalau ikan remora untung, jerung ni tak dapat apa-apa, tak rugi, tak untung, tak rugi. Kalau parasitisme ni pula, cacing pita ni untung, perumah tu yang rugi. Right, so kita tengok. Ini adalah aktiviti ataupun aktiviti nak kita melihat hubungan antara persaingan sama spesies dan juga beza spesies. Dalam kes ni kita gunakan 2 jenis organisma. Jenis tumbuhan, Kalau J ni merujuk kepada jagung, P adalah merujuk kepada padi. So kalau kita tengok kat sini, A ni ini adalah persaingan apa? Yang ini kita kenali dia adalah sebagai persaingan intraspesies. Intraspesies. Sebab intra same, sama. Ini pun sama, ini juga adalah intraspesies.
Okey, kalau ini adalah interspesies. Kalaulah kita tengok daripada sini, okey, dari interspesies. Okey, kalaulah kita tengok daripada sini, biasanya kalau interspesies ni ada yang menang, ada yang kalah. So, kita tengok dia punya result tau. Katakanlah dekat sini kan, ini result dia. Katakanlah tadi jagung dengan padi ni, ini adalah interspesies, intra-spesies. So, dia punya purata ketinggian tu, senang kata kita tanam dalam satu dulang dan kita, selepas beberapa hari kita ukur ketinggian anak pokok tu. So, apa yang kita dapat, katakanlah yang sama spesies, yang ini 40, yang ini 35. Tetapi, kalaulah ini adalah persaingan interspesies. Bila persaingan tu interspesies, maksudnya ada satu untung, ada satu rugi. So, ada satu menang, ada satu rugi. So, dalam kes ni, yang menang dalam persaingan tu adalah jagung. Padi ni, pertumbuhan dia adalah kurang sikit berbanding jagung. Kalau tengok kat sini daripada segi ketinggian. So, kita nak kata dekat sini, padi ni akan jadi lebih tinggi jagung ni akan jadi lebih tinggi berbanding padi. Sebab kita tengok kat sini, dia punya height dia kat sini adalah 45.42. Kalau kita tengok kat sini, padi adalah 25.26. Jadi, jagung ni lebih tinggi. Senang kata dalam persaingan tu dia menang lah. Okay, right. So, kita teruskan.